mereka. Amalan hati mereka jauh lebih banyak, jauh lebih berat daripada amalan fizik. Maknanya mengukuhkan hati, menambah keyakinan, menambat rasa yakin, menebalkan iman. Itu kita katakan amalan-amalan dari hati. Nak bersih hati, tak nak busuk hati, nak cekal hati, nak tidak putus asa. Semua yang negatif tak ada dalam hati mereka. Yang ada semua positif. Semua positif. Sebab itu mereka sentiasa ada tenaga. Sentiasa ada idea. Sentiasa mampu. Walaupun berperang. Kalau kita tengok perang Badar 300 nak lawan 1000. Kalau pakai otak memang tak boleh pakai dong. Okay? Tetapi amalan hati, yakin seyakin-yakinnya Allah akan bantu. Siapa tolong Allah? Siapa tolong agama Allah? Siapa tolong Allah? Siapa sokong Allah? Siapa yakin dengan pertolongan Allah? Pasti Allah bagi pertolongan. Ini contoh paling mudah untuk mereka kita menguatkan. Walaupun tak pernah perang, kena pula bulan puasa, udahlah jumlahnya sikit. Tapi oleh kerana hati mereka teguh dengan keyakinan bahawa Allah akan bantu mereka, Allah akan dengar doa mereka, Allah akan bantu nabinya, Allah akan bantu orang-orang yang membantu agamanya. Semua ini sudah dijanjikan dalam Al-Quran. Okey, sebab itu kita katakan kita nak bangun balik kekuatan bahawa pertolongan Allah itu sangat dekat. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Allah dengan kamu sangat dekat. Lebih dekat dari urat leher kamu. Ini yang kita katakan kekuatan, keteguhan, keyakinan hati yang sangat mantap. Okey, sebab itu kita kata buatlah dengan sepenuh hati. Buatlah dengan hati yang benar-benar lapang. Buatlah kerja itu dengan gembira hati. Buatlah sebagaimana kamu nak rasa-rasa kamu nak mati besok. Okey, sebab itu kita kata beribadahlah kamu seolah-olah kamu nak mati besok. Berusahalah kamu seolah-olah kamu nak. Ini kita kata kamu nak hidup seumur hidup. Usahanya sungguh-sungguh. Okay, tapi ibadahnya macam kamu nak mati besok. Ini ialah ungkapan ataupun prinsip yang dipegang oleh para sahabat dalam memperjuangkan agama, dalam memperjuangkan kalimah Allah dan dalam mengukuhkan perkembangan dakwah Rasulullah. Okey, itu yang kita maksudkan bahawa kita kata apa tadi? Amalan-amalan hati. Sebab itu mereka hafiz, faham Al-Quran, hafal hadis bersama Rasulullah, bersama penghafal-penghafal Al-Quran dan hadis. Faham sepenuhnya Al-Quran, faham sepenuhnya hadis. Bukan saja untuk faham, tapi untuk buat. Untuk buat. Sebab itu mereka dapat keteguhan hati yang sangat kuat. Kita yang belajar ni kadang-kadang kita nak tahu, bukan nak buat. Okay? Kita nak tahu dari hari ini kalau boleh. Dalam siri ini, Ubinda kalau boleh semua yang datang menonton, saya nak buat. Saya nak belajar macam mana nak teguhkan hati, macam mana nak sabarkan hati, macam mana nak bagi hati saya tenteram, macam mana saya nak bagi hati jangan kenyuk-kenyuk, jangan tarik-tarik sana, tarik sini, panjang muka pendek, jangan. Jangan cepat terasa hati, terasa dengan Allah, terasa dengan orang dapat apa. Ya Allah, terasa malu dengan Allah sebab lambat solat zuhurnya. Itu terasa yang kita nak. Tapi terasa sebab tadi dia tengok saya jeling-jeling je. Dia tegur saya bahasanya buruk. Jangan. Sebab itu Nabi tak pernah tersinggung. Apa orang buat tentang dirinya. Tapi siapa yang hina, usik agama, dia akan lawan habis-habisan. Ini kekuatan yang nak diangkat. Sebab itu kita kata, orang yang punya keteguhan hati, dia tak takut cabaran. Orang yang punya keyakinan besar dengan Allah, dia rasa Allah pasti akan bantu dia. Dia akan terus ke depan. Kalau dia berniaga, dia akan terus berniaga. Banyak ke, sikit ke, yang penting buat. Allah tak tanya apa kamu banyak buat, banyak mana kamu buat. Tapi Allah akan tanya kamu buat apa? Okay, ini kekuatan yang nak dibangun. Kalau kami kata, misal ulang lah penceramah-penceramah yang dah dipencinkan 3 bulan, 4 bulan. Tapi teruslah berjuang. Teruslah menyampaikan. Kan? Sebab ini keteguhan hati yang kita nak bina. Kerana dakwah tidak pernah berhenti. Macam juga orang mati. Tiap-tiap hari ada orang mati. Tiap-tiap hari ada bayi lahir. Okay? Kerana Allah maunya begitu. Setiap yang pergi pasti Allah gantikan. Sebab itu dalam keluarga. Dulu dinasihatkan oleh orang-orang
oleh kita kata orang-orang yang kita kata banyak ilmunya, dia kata apa? Setiap cucu kamu yang lahir menunjukkan kamu nak jalan kamu berjumpa Allah dah dekat sangat. Okay? Kerana cucu yang lahir itu adalah pengganti-pengganti kamu. Pengganti-pengganti kamu. Jadi jangan bangga-bangga sangat cucu tu lahir. Sebab cucu tu nanti nak mengganti kita, nak menggusur kita. Nak tahu lah, udah-udahlah orang tua, baliklah jumpa Allah. Artinya sekali lagi, setiap pengganti, setiap cucu-cucu kita yang lahir, setiap anak kita yang membesar, kita dah beransur tua. Setiap cucunya lahir, kita sudah sampai, tapi belum nyanyuk. Kita tetap lagi, kita kata kita sudah sampai pintu-pintu dah, nak sampai gate dah. Okay, belum sampai pintu kayu je lagi. Bermakna usia sudah sangat nak sampai shilling dah. Sebab itu jangan kita kata buang masa banyak-banyak sangat dengan jaga cucu. Sebab kita nak sedia bekal yang banyak. Pada mak-mak, pada anak-anak yang minta mak jaga cucu, tolonglah beri masa yang sangat banyak pendek untuk mak berjaga cucu. Panjangkan ruang untuk dia ibadah. Kalau kita boleh bawa anaknya. Kalau kita boleh ada babysitter. Jangan susahkan mak kita. Tapi kadang-kadang mak kita lah pula, tak payahlah hantar. Mak kan ada. Itu satu daripada ihsan yang Allah titip kepada mak kita. Tapi kita kena ingat, mak, saya nak mak baca Quran, saya nak mak buat duha, saya nak mak baca zikir, saya nak mak baca hadis, saya nak mak banyak-banyak baca Quran. Itu yang kita nak. Sebab tidak ada nenek yang tolak cucunya. Minta maaf banyaklah. Tidak ada nenek yang tolak cucunya. Macam mana pun tuanya dia, macam mana pun letihnya dia. Alah cucu kita nak buat macam mana? Maka pandai-pandailah anak-anak menyambung. Pandai-pandailah anak membetulkan situasi.